Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Hamzah, Pekta Lembaga Tabung Haji. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama melaungkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam topik sejarah dan pengenalan tanah suci Mekah dan Madinah, sebagai seorang Muslim, kita perlu tahu kedua-dua kota ini ialah tempat paling tersuci dan teragung di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jabal Arafah atau lebih dikenali sebagai Jabal Rahmah di Makkah merupakan tempat pertemuan dua insan yang menganggap diri mereka berdosa, iaitu Nabi Adam dan isterinya Hawa. Dalam surah Al-A'raf ayat 23, Allah telah berfirman, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua merayu, Ya Allah, Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampunkan kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, nescaya jadilah kami orang-orang yang rugi. Sewaktu di syurga, mereka telah kalah dengan hasutan iblis laknatullahi alaih. Tetapi Allah telah mengilhamkan mereka agar bertaubat dan beristighfar serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah telah mengajar Nabi Adam cara-cara bertaubat dengan menyebut beberapa perkataan. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 37. Sejarah Makkah juga tidak lengkap dengan sejarah Nabi Ibrahim dan isterinya Hajar dan puteranya Ismail alaihi salam. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan keluarganya Siti Hajar dan Ismail alaihi salam di Makkah Al-Mukarramah menunjukkan kepada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan tawakalnya dalam rancangan Allah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah tanah suci Makkah yang tidak ada tanaman padanya di sisi rumahmu yang diharamkan untuk dicerobohi. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkannya dengan ibadat. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian daripada manusia tertarik, suka dan gemar kepada mereka, supaya mereka datang beramai-ramai ke situ. Dan Ya Allah, kurniakanlah rezeki kepada mereka dari pelbagai jenis buah-buahan dan hasil tanam-tanaman. Semoga mereka bersyukur kepadamu. Doa Nabi Ibrahim bagi keberkatan tanah haram Makkah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ
النار وبئس المصير. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari pelbagai jenis buah-buahan kepada penduduk-penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat di antara mereka. Allah berkata, permohonanmu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga mereka bersenang-senang menikmati rezeki itu untuk sementara waktu di dunia. Kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya ke neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 126. Sedikit lagi mengenai sejarah Tanah Haram Makkah. Makkah dahulunya merupakan kawasan yang tidak berpenghuni. Ia adalah tanah padang pasir yang digunakan untuk laluang dagang kabilah-kabilah Arab. Sewaktu Siti Hajar ditinggalkan bersama puteranya Ismail alaihissalam dan mereka mula menetap di Makkah Al-Mukarramah, suku Jurhum yang singgah di Makkah telah memohon keizinan daripada Siti Hajar untuk bermukim di sana. Jadi, Nabi Ismail membesar di kalangan kaum Jurhum yang telah menjadikan Makkah sebagai kota kediaman mereka. Akhirnya, Nabi Ismail telah dijodohkan dengan anak kaum Jurhum. Penjaga Kaabah ketika itu, Qusay bin Kilab, berjaya menyatukan suku Arab menjadi satu bangsa kabilah Quraisy yang sangat disegani. Rasulullah SAW juga dilahirkan semasa kegemilangan Quraisy di bawah pimpinan Abdul Muttalib. Adab yang perlu ada di Tanah Haram ialah menyedari perjalanan haji adalah perjalanan ibadat, kebergantungan sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, redha dalam sebarang keadaan, menyedari diri ini sebagai tetamu Allah, menjauhi percakapan dan juga perbuatan keji, menunjukkan akhlak yang mulia, elakkan sikap sombong dan takabur, perbanyakkan ibadat seperti tawaf, membaca Al-Quran, iktikaf, doa, taubat dan istighfar, elakkan pertengkaran dan menyakiti jemaah haji yang lain, semangat tolong-menolong dan juga bekerjasama, elakkan suka mengadu domba, membawa cerita yang tidak benar, tidak berasas dan juga khabar angin. Kelebihan Tanah Haram pula adalah seperti berikut. Tempat mulia, selamat dan aman. Tiada waktu ditegah untuk mengerjakan solat sunat. Makkah terpelihara daripada wabak taun dan juga fitnah Dajjal. Banyak tempat mustajab untuk kita berdoa. Digandakan 100,000 kali pahala bagi setiap salat dan juga amalan kebajikan yang kita kerjakan di dalam tanah suci Makkah. Dalilnya dari petikan kitab Bughyatut Thullab. Pendapat ulama mengatakan kelebihan 100,000 itu merangkumi seluruh Tanah Haram Makkah, berdalilkan peristiwa Isra' Mi'raj ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dinaikkan ke langit. Baginda sewaktu itu berada di rumah Ummu Hani, bukan di dalam Masjidil Haram. Ulama menjelaskan bahawa Masjidil Haram yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut merujuk keberkatan barakna haulahu, iaitu kepada Tanah Haram seluruhnya. Solat selepas subuh sehingga waktu syuruk. Solat selepas waktu syuruk sehingga naik matahari waktu duha. Dan solat ketika rembang matahari kecuali hari Jumaat. Dan
solat selepas asar sehingga terbenam matahari, serta solat di waktu masa kekuningan matahari sehingga terbenamnya matahari di dalam tanah suci Mekah adalah dibenarkan. Tempat-tempat doa diterima, iaitu tempat mustajab doa di sekeliling Kaabah ialah di dalam Kaabah, di Hijr Ismail, semasa tawaf, di multazam antara Hajar Aswad dan di pintu Kaabah, di belakang makam Ibrahim. Tempat-tempat doa diterima, iaitu mustajab berdoa di luar kawasan Kaabah ialah di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, di Mas'a tempat kita sa'i, Arafah sepanjang masa wukuf, Muzdalifah sepanjang masa bermabit, di Mina sepanjang hari raya haji ataupun hari tasyrik, dan ketiga-tiga jamrah sughra, wusta dan kubra. Mari kita lihat pula sejarah Kaabah dan sejarah Masjidil Haram. Yang pertama, Kaabah merupakan rumah ibadat pertama yang didirikan di muka bumi ini. Kedua, Kaabah telah dibina sebanyak 3 kali sebelum pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim. Pembinaan tersebut dibuat oleh para malaikat, Nabi Adam dan oleh Nabi Sith. Ketiga, ukuran pembinaan oleh Nabi Ibrahim adalah tingginya 14 meter, panjangnya 12 meter dan lebarnya 11 meter. Keempat, pembinaan semula Kaabah telah dibuat pada zaman bangsa Quraisy, iaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Baitul Ma'mur pula adalah tempat ibadat untuk malaikat di langit, sama seperti Kaabah di bumi. Kedudukan Kaabah selari dengan Baitul Ma'mur, iaitu di bawah Arash di langit ketujuh. Jumlah malaikat sangat ramai. Sebanyak 70,000 malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur setiap hari, dan malaikat tersebut tidak mengulanginya lagi. Malaikat lain pula yang datang untuk tawaf pada keesokannya. Masjidil Haram yang dimaksudkan ialah kawasan yang meliputi Kaabah, Al-Mataf dan ruang salat. Pembesaran Masjidil Haram berterusan dari semasa ke semasa di bawah penguasa Tanah Haram sehingga sekarang. Amalan di Masjidil Haram, niat beriktikaf di dalam masjid. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Membaca Al-Quran, berzikir, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah amalan soleh seperti tawaf dan solat-solat sunat. Sejarah kewujudan air Zam-Zam. Siti Hajar berlari-lari daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah mencari air apabila puteranya Nabi Ismail AS menangis kerana kepanasan dan juga dahaga. Setelah berlarutan berulang-alik sebanyak 7 kali, beliau mendapati air sedang terpancar berhampiran puteranya Ismail. Hajar membina kepungan Zam-Zam, Zam-Zam,
agar air tidak melimpah keluar. Bersempena dengan peristiwa itu, tempat keluar air ini dinamakan Telaga Zamzam. Antara adab meminum air Zamzam ialah niat untuk kebaikan. Dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuribalah." Maksudnya, apa-apa sahaja niat dan doa semasa kita minum air Zamzam akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadap ke arah kiblat, membaca bismillah, menggunakan tangan kanan, minum dalam keadaan tenang dengan 3 kali nafas, iaitu dengan 3 kali teguk. Membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit. Kelebihan air Zamzam: boleh menyembuhkan penyakit. Kelebihan dari segi saintifik: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik air di permukaan bumi ini adalah air Zamzam. Padanya ada makanan yang menyegarkan dan penawar bagi segala penyakit. Sebagai jemaah haji, kita wajib tahu kawasan masyair haji. Masyair haji ialah Arafah, Muzdalifah dan Mina. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 198 tentang lambang kebesaran agama Allah, meliputi kawasan Arafah, Muzdalifah dan Mina. Padang Arafah, tempat berwukuf pada 9 Zulhijjah. Tempat wukufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Rahmah. Dari segi geografinya, keluasan Arafah sebesar 13 km persegi dan jarak jauhnya dari Makkah melalui jalan asal ialah 21.9 km. Muzdalifah pula ialah tempat bermabit pada malam 10 Zulhijjah yang terletak di antara Arafah dan juga Mina. Jaraknya dari Arafah adalah 8 km. Di Mina, tempat berkumpul dan bermalam pada hari-hari tasyrik. Dari segi geografinya, jaraknya adalah 7 km dari Makkah. Jarak di antara Jamrah ke Jamrah sekitar 500 meter. Manakala purata keluasan Mina sekitar 7.8 km. Mina terbahagi kepada 3, iaitu Mina Jamrah, Mina Mu'aysim dan Mina Muhassir. Mari kita berhijrah pula ke sejarah Madinah. Sejarah Madinah, Yasrib bersempena orang yang pertama menjejakkan kaki di situ, iaitu Yasrib. Dari sebuah penempatan kecil, Yasrib berkembang menjadi sebuah kota yang didiami
oleh dua bangsa utama, iaitu Yahudi dan Arab. Bangsa Yahudi merupakan penduduk majoriti Yathrib, pemegang kuasa ekonomi, dan mereka terdiri daripada 3 puak utama, iaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Bangsa Arab pula terdiri daripada kabilah Aus dan kabilah Khazraj dari Bani Qailah. Mereka ini sentiasa bertelingkah sehingga kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah dan menukar nama Yathrib kepada Madinah Al-Munawwarah. Ketika ini hanya ada 3,000 orang penduduk sahaja. Mereka yang Islam lebih kurang 800 orang sahaja. Madinah ialah sebahagian daripada tanah haram. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibina di dalam sejarah Islam. Kelebihan Masjid Quba ialah solat 2 rakaat di dalamnya menyamai 1 pahala umrah. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk di rumahnya kemudian dia pergi ke Masjid Quba untuk bersolat akan diberi ganjaran pahala seperti pahala menunaikan umrah. Masjid Quba dibina pada Isnin 8 Rabiul Awal bersamaan 23 September tahun 622 Masihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di perkampungan Quba dalam perjalanan hijrah daripada Makkah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana selama 4 hari bersama Bani Amr bin Auf di rumah Kalthum bin Al-Hadam. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami solat berjemaah secara terbuka bersama para sahabat di Masjid Quba, berkiblatkan Masjid Al-Aqsa pada waktu itu. Pemberian hebah. Selepas pembinaan Masjid Quba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan ke kota Madinah. Baginda membeli sebidang tanah yang dimiliki oleh 2 orang anak yatim peliharaan As'ad ibn Zurarah, iaitu Sahal bin Amru dan Suhail bin Amru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli dengan nilai 10 dinar dan dibayar oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah menolak tawaran hebah daripada penjaga anak-anak yatim tersebut, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan masjid dan rumah pada hari kedua. Sejarah Masjid Qiblatain, Masjid 2 Kiblat. Masjid ini terletak di tengah-tengah perkampungan Bani Salamah, iaitu di bahagian barat daya Madinah. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menukar kiblat salat daripada Baitul Maqdis di Palestin ke arah Kaabah Al-Musharrafah di Masjidil Haram melalui ayat 144 surah Al-Baqarah. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sekian daripada saya, Abdurrahman Hamzah, Pekta Lembaga Tabung Haji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.